dalam surah Al-Ma'idah. Hak tu lagi banyak. Hak tu sansing tu yang bukan banyak, sansing. Nabi Musa perintah dia masuk dalam Baitul Maqdis, tawal Baitul Maqdis. Dia pun jawab, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Musa, dengan Tuhan hampa pergi orang, hampa perang cukup, kami nak tunggu tamu. Oh, kita tak kenal lagi Bani Israel ni siapa, cukup leceh. Allah ulang banyak kali dalam Quran, dalam banyak-banyak bangsa, umat ataupun kaum Bani Nabi-Nabi atas muka bumi ni, daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Tapi paling banyak Allah ulang cerita mereka. Pasal apa? Kita kadang-kadang bila orang banyak, kita banyak kali yang ini banyak isu, banyak cerita yang sama. Jaga-jaga orang kawan macam tu, itu jahat. Besok ada orang ni tak banyak, kita akan ambil apa? Ambil ingat, perhatian. Ayah rumah dia ni banyak kali sangat ni, kerak sangat orang jumpa ingat ni. Tak tu lah. Dah dalam umat yang pertama yang Allah cerita pun Bani Israel. Lepas ni pun Bani Israel juga. Lepas ni pun Bani Israel juga. Apa ni? Kalau kita orang yang tak tahu, kita baca Bani Israel lagi baca Bani Israel ni, apa yang kita boleh faham? Allah nak bagi syarat apa kat kita? Allah nak suruh kita kenal siapa Bani Israel ni. Kita ni tak kenal ni. Teruk macam kita ni, sampai tak kenal lagi. Allah abang banyak kali lah jumpa ni siapa. Kalau dengan Nabi mereka boleh ada auta, Penang tak auta. Orang yang bukan orang Penang, kita tanya orang Penang apa maksud auta. Tak apa dengan kita. Dengan kita ni, kita ada buat bincang, tapi sembang dengan mereka. Dengan Nabi mereka pun mereka boleh ikut Rabbaka ni apa ni. Tambahlah dengan Nabi kita. Nampak tak? Dengan Nabi mereka pun mereka macam ni. Allah abang dengan cerita ni. Itu mesej dia. Bukan cerita pergi menangis daripada pintu buat drama. Mereka ada tukang cerita. Cerita ni Allah nak pergi kata kat mereka. Dia pergi tukang cerita macam mereka ni. Mereka tak salah sebenarnya. Kami teraniaya. Kami tak tahu sampai guna apa Nabi Musa disuruh kami 9 lembu ni. Seorang Nabi Musa pula jahat dalam cerita mereka ni. Susah payah kami nak mencari lembu tu, dia sampai harga dia seberat lembu tu punya emas. Emas seberat lembu tu. Itu dia. Sedangkan Allah nak abang mereka ni sama. Kali ketiga Rabbaka yubayyin lana ma hiya. Jelaskan kami dia macam mana lembu tu. Innal baqara tashabaha alaina. Sesungguhnya lembu tu kami confuse lembu tu macam mana. Nampak tak? Nampak tak ayat? Siapa yang buat mereka confuse? Mereka yang buat mereka confuse. Bukan Nabi Musa yang buat mereka confuse. Kalau tadi Nabi Musa suruh mereka sebelah lembu, mereka cari mana lembu boleh berjumpa. So lembu tidak ambil, sebelah habis sudah. Tak confuse pun. Siapa yang buat mereka confuse? Mereka yang buat mereka confuse. Macam kita dalam agama kita kadang-kadang simple. Kita yang buat bagi rumit, lepas tu kita ada pening. Payah. Kita yang buat bagi jadi payah. Sebenarnya tak payah pun agama kita. Mudah kan? Kat mana-mana boleh sembahyang. Sama orang perempuan. Tutup aurat, bila-bila boleh sembahyang. Payah orang nak sembahyang. Lekuk tak tutup. Awak yang tak tutup aurat bagi sempurna. Sembahyang tak ada tempat sembahyang. Sembahyang kat mana pun boleh sembahyang. Wan-wan, bersih tak bersih, kita buat bagi payah. Pasal apa yang kita buat bagi payah? Kita duduk pening. Kita yang buat bagi kita pening. Lepas tu kita kata agama yang buat kita pening. Panggil ni. Mereka yang buat bagi dia pening. Lepas tu mereka kata kat Nabi Musa, Innal baqara tashabaha alaina.
insya-Allah la muhtadun. Kali ni kami insya-Allah kami boleh faham. Oh. Hak daripada awal ni yang tak faham lah. Lah ni kau nak faham. Ha? Ish, bahasa dia buat. Tuan-tuan muslimat boleh feel macam saya feel lah. Kalau saya orang feel ni. Tengok orang lain macam tak ada apa pun ni. Biasa subuh-subuh ni tu. Kita bahasa. Tengok ayat dia punya bahasa tu. Kita nampak betapa teruk je dia buat. Qala innahu yaqul. Nabi Musa kata innahu yaqul. Sesungguhnya dia berkata innaha baqaratun la dhalul. Kita syak dia. Sesungguhnya lembu itu bukan lembu yang dihinakan. Bukan guna untuk bekerja. La tuthirul ardh. La dhalul tuthirul ardh. Dihinakan tuthirul ardh untuk menggunakan untuk pertanian, untuk bajak tanah, untuk gembong tanah ni kan. Wala tasqil har, dan guna untuk siram tanaman pertanian. Oi, cari lembu yang tak buat kerja. Ni lembu orang kata apa, lembu daging ni. Ayam daging ni tak boleh faham. Ni lembu jenis relax ni. Makan tidur lah. Selalunya lembu ni mungkin teman ni lembu yang digunakan untuk pertanian. Macam kita ada guna kerbau kan. Angkut ayam, siram pokok, bajak tanah, tuai semua. Ni lembu ni jenis lembu relax. Lembu relax. Musallamatul la syiyata fiha. Oh, dia. Musallamah, tak ada aib, tak ada sebarang keaiban, kecacatan pada badan lembu ni. Lembu memang molek, elok. La syiyata fiha. Tadi sebut warna kuning yang cantik kan. Ni tak ada cacat apa, dan la syiyata fiha, tidak ada bulu-bulu atau warna-warna tompok-tompok lain selain pada warna kuning tu. Memang tengok daripada hujung bulu kepala, kata hujung rambut baju kaki tak lihat, hujung kepala, bukan hujung bulu kaki yang kata. Memang semua warna kuning elok, tak ada apa. Tak pernah buat kerja. Weh, nak cari mana lembu ni? Nampak tak macam mana cara Allah respon kepada orang yang doyan buruk? Padan muka lupa, macam tu lah. Kita kalau baca ni, oh padan muka lupa, tanya kan. Patut kita rasa feel macam tu. Kita duduk baca kan. Kita tak tadabbur dia punya perkataan tu. Apa dia menjawab kali ni? Qalu al-ana jita bil haqq. Lagi Allah kata betul. Itu dia. Awak yang tadi daripada awal kan aku duduk bohong lah. Yang pada awal tadi aku kata apa? Inna Allah ya'murukum an tadbahu baqarah. Masa tu tak betul ke? Sekarang baru jita bil haqq. Sekarang baru betul. Yang tadi fadabahuha wa ma kanu ya'malun. Dia pun sebelah dalam lembu tu. Daripada jari wa ma kanu ya'malun, hampir. Mereka tak dapat nak cari lembu tu. Ataupun makna kedua, ulama tafsir kata hampir. Mereka tak mau sebelah lembu. Hampir mereka tak buat terus apa yang diberitakan. Itu makna pertama. Makna kedua, hampir dia pun tak dapat nak cari lembu tu. Dua-dua pun ada muka di bawah. Makna yang mana pun. Okay, nampak? Daripada ayat 67 sampai ayat 71, kita tak tahu ni apa cerita ni. So sebelah lembu, lepas tu dia bertanya lembu dia, Nabi Musa jawab balik. Dia bertanya lagi, Nabi Musa jawab. Dia bertanya, Nabi Musa jawab. Apa ni? Cerita apa ni pasal lembu ni? Tak faham ni kan? Pasal apa yang semua sebelah lembu ni? Ayat 72 baru tahu. Oh, ni baru flashback ni. Cerita sebenarnya apa? Wa idh qataltum nafsan